Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan di luar sana yang terus setia bersama dengan Tadabbur Center, dan saya berhasrat untuk berkongsi dengan saudara-saudari semua dalam tempoh 15 hingga ke 20 minit mudah-mudahan 5 perkara yang terindah yang saya perolehi daripada kisah panjang lebar Isa bin Maryam alaihi salam di dalam Al-Quran. Seorang nabi yang menjadi rasul yang terakhir kepada Bani Israel, diutuskan Allah Azza wa Jalla. Ada 5 perkara yang saya mahu kongsikan dengan anda. Yang pertama, apakah hikmah bayi berkata-kata, iaitulah Isa bin Maryam. Yang kedua, apakah hikmah 5 mukjizat yang dikurniakan Allah kepada Isa bin Maryam. Yang ketiga, apakah hikmah Nabi Isa bin Maryam mengumumkan Eid atau hari raya apabila makanan telah diturunkan daripada langit. Yang keempat, apakah hikmah Nabi Isa bin Maryam turun kali yang kedua untuk membantu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, apakah hikmah nama Nabi Isa bin Maryam diumumkan di dalam surah Al-An'am bersama dengan para anbiya yang lain, dan susunan itu tidak menurut turutan kronologi ataupun turutan perjalanan zaman. Baiklah, apakah hikmah bayi berkata-kata? Apabila bayi lahir ke dunia, tiada yang menakjubkan bagi seorang manusia kerana bayi hanya menangis. Tetapi apabila bayi berkata-kata, ialah suatu kepelikan. Seluruh manusia boleh tercengang apabila melihat bayi berkata-kata. Seluruh manusia akan memberikan perhatian kepada apakah perkataan tersebut, kerana perkataan pastinya sesuatu yang boleh difahami. Maka yang mendengar akan memberikan perhatian. Inilah yang berlaku kepada Isa bin Maryam yang dirakamkan di dalam surah Maryam. Bagaimana baginda berkata-kata mempertahankan bondanya daripada fitnah dan mempertahankan dirinya daripada fitnah, kerana di kemudian harinya baginda akan dianggap sebagai anak Allah, ma'adallah, subhanallah. Jadi apabila kita perhatikan ucapan Isa bin Maryam, ucapan yang dirakamkan Allah di dalam surah Maryam adalah ucapan seorang bayi yang berkata-kata mengenai sesuatu yang bukan telah berlaku tetapi sesuatu yang akan berlaku. Bayi ini berkata-kata tentang sesuatu di masa depan, bukan sesuatu yang sedang berlaku ataupun telah berlaku. Buktinya adalah apabila anda membaca surah Maryam, bayi yang bernama Isa ini mempertahankan ibunya Maryam alaihissalam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ini adalah ucapan satu-satunya ucapan pada ayat 32 di mana Isa bin Maryam mempertahankan bondanya dengan hanya menyebut wa barram biwalidati. Saya diperintahkan Allah untuk berbuat baik kepada walidah, kepada bonda saya. Ini sudah jelas menunjukkan kelahirannya tidak ada kaitan dengan mana-mana lelaki, tidak ada hubungan dengan mana-mana ayah, kerana beliau dilahirkan dengan kun fayakun, dengan kalimah Allah Azza wa Jalla. Dan perkataan Isa bin Maryam mempertahankan ibunya hanyalah satu perkataan sahaja, dan ia tidak menjadi perkataan yang pertama sekali muncul daripada bayi ini. Kerana perkara pertama sekali yang muncul daripada bayi ini adalah tentang sesuatu yang belum berlaku kepada baginda. Inni abdallah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi kita dapat simpulkan begini. Bayi ini telah menggegarkan dunia Bani Israel dengan mengeluarkan satu ucapan, yang mana ucapan ini sebenarnya menggambarkan, menerangkan tentang sesuatu yang akan berlaku di masa hadapan. Apakah yang akan berlaku di masa hadapan? Bahwasanya bayi ini akan menjadi rasul, dikurniakan kepadanya kitab Injil,
Katakan Nabi Allah Isa bin Maryam menjadi Rasul pada umur 30. Jadi ini adalah ucapan seorang bayi yang sedang memberitahu tentang sesuatu yang akan berlaku pada masa 30 tahun daripada masa beliau berkata-kata. Beliau sedang berkata-kata tentang sesuatu yang akan berlaku pada 30 tahun lagi. Jadi ini menunjukkan ayat Allah Azza wa Jalla. Sebab Isa bukan berkata-kata atas kehendaknya. Bayi mana boleh berkata-kata dengan perkataan yang indah dan boleh difahami? Sudah pasti antaqanallah. Allah yang menyebabkan bayi ini berkata-kata, maka ia adalah kalam Allah atas lidah Isa bin Maryam, seorang bayi yang lemah. Maka ini adalah ayat Allah. Maka ayat Allah Azza wa Jalla berbicara tentang masa hadapan. Maka dengan itu fahamlah kita bahawasanya setiap ayat Allah Azza wa Jalla antara yang dikandung oleh ayat Allah di dalam Al-Quran, di dalam Injil, di dalam Taurat, antara ayat Allah adalah berbicara tentang masa hadapan. Apakah masa hadapan? Kiamat. Apakah masa hadapan? Kehancuran alam. Apakah masa hadapan? Kehidupan selepas kematian. Apakah masa hadapan? Hisab. Apakah masa hadapan? Syurga dan neraka. Ini semua cerita tentang apa yang akan berlaku di masa hadapan. Adakah ia benar-benar akan berlaku? Perhatikan Isa bin Maryam. Bayi ini berkata-kata tentang sesuatu yang akan berlaku 30 tahun daripada sekarang dan terbukti benar. Dzalika Isa bin Maryam. Terbukti benar. Dzalika isim hisyarah lil ba'id, maknanya ia menunjukkan sesuatu yang jauh, menunjukkan Allah Azza wa Jalla menunjukkan 30 tahun selepas itu Isa bin Maryam terbukti benar sebagaimana yang telah disabdakan, yang telah disebutkan oleh bayi ini 30 tahun yang lepas. Ini menunjukkan ayat Allah bila menyebut tentang sesuatu di masa hadapan, ia pasti akan berlaku. Tidak ada yang boleh menghalang daripada ia berlaku. Kemenjadian ayat-ayat Allah tidak boleh untuk dimatikan oleh sesiapa. Jadi peristiwa bayi berkata-kata yang menarik perhatian seluruh dunia Bani Israel, memberikan isyarat kepada umat Islam yang mesti juga memberikan perhatian. Sebagaimana Bani Israel terkejut, wow, melihat bayi berkata-kata, maka kita pun perlu memberikan perhatian, wow, faktor perlu ada. Apabila kita membaca setiap ayat Allah yang membabitkan masa hadapan, kita seharusnya memuji dan berterima kasih kepada Allah kerana tidak ada buku yang memberitahu dengan benar tentang apa yang akan berlaku di masa hadapan, kerana masa hadapan adalah termasuk daripada alam ghaib yang tidak ada manusia diberitahu kecuali Rasul yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kenapa bayi kena berkata-kata pada Bani Israel? Kerana pendeta, rabbis, ahlul kitab, mereka sudah melakukan kerosakan kepada ayat-ayat Allah dalam Taurat. Mereka telah memadamkan ayat-ayat Allah tentang akhirat. Mereka telah memadamkan ayat-ayat Allah tentang neraka Jahannam. Mereka telah memadamkan ayat-ayat Allah tentang masa hadapan. Lalu Isa bin Maryam diutuskan, dan sejak daripada bayi berlaku kepelikan, keanehan, mukjizat tersebut, kerana inilah satu-satunya cara Allah Azza wa Jalla menunjukkan bahawasanya telah berlaku kerosakan dilakukan oleh agamawan Yahudi ke atas kitab Taurat mereka. Lalu Isa bin Maryam hadir untuk membetulkan keadaan, untuk menerangkan kebenaran yang didiamkan, yang disembunyikan, yang dipadamkan daripada Taurat. Jadi ini antara perkara yang menarik di sebalik hikmah bayi berkata-kata. Perkara yang kedua menarik untuk dibincangkan adalah apakah hikmah 5 mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Allah Isa bin Maryam. Mari kita perhatikan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 49. Sekiranya tuan-tuan perhatikan ayat ini, tuan-tuan akan dapat mendapati ada 5 mukjizat dikurniakan Allah kepada Isa bin Maryam apabila umur baginda berusia 30 tahun, dikatakan begitu, diutuskan kepada Bani Israel. Iaitulah yang pertama sekali, baginda mencipta tanah liat berbentuk burung, dan kemudian baginda tiup kepada burung tersebut. Kemudian tiba-tiba burung itu hidup dan terbang ke udara di atas kepala. Lalu baginda bertakbir Allahu Akbar. Ini semua berlaku dengan izin Allah Azza wa Jalla, dan seluruh Bani Israel menyaksikan peristiwa ini kagum tercengang dan mengungkapkan Allahu Akbar. Yang kedua adalah peristiwa di mana baginda telah memulihkan mata penglihatan. Masih ni antaranya adalah sapu. Jadi di antara yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah memulihkan al-akmah. Al-akmah bermakna mereka yang buta sejak daripada lahir.
Jadi bila Nabi Isa lalukan tangannya di mata si buta tersebut, Masya Allah, dia akhirnya dapat melihat dunia. Perkara yang ketiga dilakukan oleh Isa bin Maryam adalah memulihkan al-abras. Al-abras adalah sejenis penyakit sopak. Ada putih-putih di sana sini yang penyakit ini menyebabkan orang lari daripada mendekati fulan bin fulan yang mengalami penyakit berkenaan. Dan dua penyakit ini, penyakit buta sejak daripada kecil dan penyakit sopak ini adalah dua penyakit yang tidak boleh diatasi oleh doktor-doktor pada zaman Nabi Isa. Jika benar perubatan sudah muncul dan maju pada waktu Nabi Isa, Allah tunjukkan kehebatan Nabi Isa yang sesuai mukjizat ini dengan zaman baginda, iaitulah baginda terbukti boleh melakukan rawatan yang tidak boleh diatasi oleh saintis pada waktu itu. Kerana Allah menunjukkan bahawasanya dia boleh menundukkan segala perkara kepada Rasulnya untuk membenarkan bahawasanya dia adalah Rasul. 3. Yang keempat adalah menghidupkan seseorang yang mati di dalam kubur dengan izin Allah. Allahu Akbar. Nabi Isa bertakbir, Bani Israel bertakbir melihat peristiwa ini. Dan yang kelima adalah memberitahu kepada Bani Israel apa yang mereka makan tadi, atau semalam, atau kemarin, atau pada bila-bila masa, secara tepat menunya, dan memberitahu juga apa yang disimpan oleh Bani Israel di dalam rumah mereka. Renung dengan mendalam susunan mukjizat ini, kerana setiap susunan kalimah di dalam Al-Quran adalah perancangan daripada yang maha teliti, yang maha indah, yang maha bijaksana. Timbulkan satu soalan, mengapakah perlu bermula daripada babak buat burung dari tanah liat, buat tanah liat berbentuk burung dan ditiupkan sesuatu? Mengapa perlu jadi agenda pertama? Mengapa mesti agenda terakhir adalah memberitahu Bani Israel apa yang mereka makan? Boleh tak kita tukar 5 mukjizat ini, nombor 1 jadi nombor 5, nombor 5 jadi nombor 1? Tak boleh. Kerana inilah juga turutan yang konsisten di dalam suratul Maidah ayat yang ke-110. Perkara pertama juga sama, iaitu membabitkan burung, tanah liat, tiupan. Perkara yang kedua membabitkan adalah akmah, iaitulah orang yang buta sejak daripada lahir. Kemudian abras, nombor 3. Yang keempat adalah menghidupkan, mengeluarkan orang yang mati. Dan yang kelima adalah, yang ini tidak dinyatakan dalam suratul Maidah, iaitulah dinyatakan dalam surah Ali Imran, memberitahu apa yang telah disembunyikan di dalam rumah. Satu perkara yang lebih menarik dalam surah Ali Imran ayat 49 ini adalah Allah Ta'ala menyatakan kelima mukjizat ini bukan sebagai ayat, iaitu jamak ataupun plural, tetapi ayah, satu tanda. 5, saya menjangkakan ayat. Satu ayat, iaitulah beberapa ayat. Tetapi 5 Allah kata satu. Ini menunjukkan Nabi Isa bin Maryam ketika melakukan mukjizat ini, baginda melakukan tanpa terpisah-pisah. Baginda melakukan sehinggalah lengkap kelima-lima mukjizat ini, tidak dibiarkan Bani Israel, melainkan memastikan diri mereka dapat melihat 5/5 mukjizat ini berlaku, kerana baginda ada mesej yang mahu disampaikan. Sebab itu permulaan ayat ini dan penghujung ayat ini ayah dan ayah. Anda boleh lihat ya, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ayah. Dan penghujung ayat ini juga adalah inna fi dzalika laayatan, satu tanda. Ini menunjukkan ia tidak boleh dipisahkan. 5/5 mesti berlaku. Nanti mesej yang sempurna tidak sampai, kerana itu diperintahkan Allah, dan ia mesti berlaku mengikut flow. Dan apabila dia renung panjang, bila saya merenung panjang, apa yang dilakukan oleh Isa bin Maryam adalah apa yang diterangkan oleh Taurat, apa yang diterangkan oleh Injil, dan apa yang diterangkan di kemudiannya oleh Al-Quran, iaitulah daripada mana kita datang, dan apa yang perlu kita buat sekarang, dan ke mana kita akan pergi. 5 mukjizat ini menerangkan daripada mana kita datang, kemudian apa yang perlu kita lakukan sekarang, dan ke mana mahu kita pergi. Pertama, cipta tanah liat daripada tin, cipta burung tanah liat daripada tin, tanah yang sudah bergabung, bercampur dengan air. Bukankah ini kejadian manusia? Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia daripada tin,
Kemudian Allah Azza wa Jalla memuliakan manusia dengan ditiupkan ruh, fa anfukhu fihi. Apabila tiupan ruh itu berlaku, maka ini menceritakan kita di alam ruh. Bagaimana kejadian ayahanda kita dan bagaimana kejadian kita di alam rahim. Kemudian kita dapat lihat apabila burung itu terbang di atas kepala Bani Israel, semua orang dapat melihat kecuali orang buta. Maka Allah melalui Nabi Isa membantu si buta juga untuk melihat burung yang terbang. Ini mengajar kita tujuan kita hidup di atas dunia ini adalah untuk melihat kebesaran Allah di angkasa lepas. Kerana apa yang ada di angkasa lepas, apa yang ada di sekeliling anda, apa yang ada di atas kepala anda adalah al-alamin, iaitu alamat-alamat tanda kewujudan Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah melihat kepada diri sendiri. Seluruh Bani Israel melihat kepada fulan bin fulan, melihat tubuhnya, melihat kulitnya yang terkena penyakit sopak. Sesungguhnya ini adalah isyarat kepada selepas kamu perhatikan kejadian-kejadian besar di angkasa lepas, kalau kamu tidak menemui kebesaran Allah. Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat pada diri kamu, bukan sopak, tetapi lihat pada kejadian diri kamu. Kamu akan menemui betapa rapinya perjalanan sistem tubuh, dikawal, diselia, ditadbir dengan terencana oleh Zat yang Maha Berkuasa. Degupan jantungnya, perjalanan makanannya. Kita hanya memasukkan sahaja makanan ke dalam mulut, tetapi yang memproses di dalam perut, yang memproses sehingga mengepam zat-zat nutrien daripada makanan itu bukan urusan kita. Yang keempat, ia menjelaskan pula perjalanan hidup manusia selepas kita hidup. Kita menuju kepada kematian. Dan bila kita mati, Isa bin Maryam melalui mukjizat yang keempat memberitahu kita bahawasanya hidup selepas mati pasti akan berlaku. Kalau kalian tidak percaya, nah lihat, Allah menghidupkan lelaki ini yang tadinya mati dengan asbab saya. Dan yang kelima, mukjizat Nabi Isa adalah baginda memberitahu apa yang kamu simpan dalam rumah kamu, apa yang kamu makan tadi. Dan inilah akan berlaku di hari akhirat. Setiap kita akan dipersoalkan tindak tanduk amalan kita dan apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi. Tidak ada satu perkara pun tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Yauma tublas sarair. Segala rahsia akan dibongkarkan. Alhamdulillah. Yang ketiga, hikmah Nabi Isa mengumumkan Aid. Aid, kata Al-Imam Al-Qurtubi, berasal daripada perkataan ada, ya'udu, i'adatan, maka terbentuklah perkataan Aid. Ya, Aid. Boleh nampak ya, saya gerakkan arrow ni, Aid. Itulah perkataan yang telah dirakamkan Allah, diucapkan oleh Nabi Isa bin Maryam apabila ada permintaan daripada Hawariyun supaya Hawariyun meminta kepada Isa bin Maryam memandangkan malam ini adalah malam terakhir kami bertemu dengan kamu dan kami dikhabarkan kamu akan berpisah dengan kami, dan boleh jadi kalangan kita akan ada yang terpisah atau terbunuh kerana Romawi sudah dalam perjalanan untuk membunuh kamu dan kita. Maka berikan kami kekuatan dan keyakinan untuk mempertahankan diri kami, mempertahankan iman kami, kerana bila kamu tiada boleh jadi kami semua akan dibunuh, dan mungkin kami bila disalib atau bila kami diseksa oleh Romawi, kami tak kuat iman. Jadi berikan kepada kami, bukan kami tak percaya kepada kamu wahai Rasulullah, wahai Isa, cuma kami nak kukuhkan iman kami. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk dipertunjukkan kepadanya bagaimana engkau boleh menghidupkan sesuatu yang mati, maka berlakulah peristiwa 4 ekor burung yang semua sedia maklum di dalam surah Al-Baqarah. Jadi Aidan, kata Al-Imam Al-Qurtubi, artinya sesuatu yang dilakukan secara berulang-berulang, maknanya acara tahunan, annually. Dan itulah yang dikatakan dalam bahasa kita sebagai hari raya, Aidul Fitri, Aidul Adha, namanya Aid. Kerana kita akan ulang pada setiap 1 Syawal ataupun pada setiap 9 Zulhijjah, katakan 10 Zulhijjah, katakan, namanya Aidul Adha. Jadi apakah hikmah Nabi Isa apabila Hawariyun meminta supaya diturunkan makanan daripada langit untuk ditingkatkan iman mereka? Nabi Isa kata, baiklah, saya akan berdoa kepada Allah. Selepas Nabi Isa memberi amaran kepada Hawariyun, jangan kamu engkar sekali-kali dan kufur sekali-kali selepas kamu melihat kebesaran Allah menurunkan ma'idatan minas sama'. Apabila telah ada persetujuan kalangan Hawariyun untuk lebih taat setia kepada Allah dan Rasulnya, maka turunlah makanan daripada langit. Dan sebelum ia turun, Nabi Isa punya doa adalah, kau jadikanlah
makanan yang turun daripada langit ini sebagai aidan, sebagai satu bentuk hari raya kepada kami, kepada orang-orang yang mendahului kami, iaitulah Hawariyun dan Nabi Isa bin Maryam, wa akhirina, dan mereka-mereka yang terkemudian selepas daripada kami, selepas kami mati. Mengapa Isa bin Maryam menyebut hari raya? Dan inilah yang perlu difahami oleh kita, oleh mereka yang sambut Christmas. Kerana Isa bin Maryam tidak pernah menyuruh untuk dibuat sambutan hari lahirnya, kalau benarlah itu hari lahirnya. Dan kita sendiri sebagai Muslim tidak pernah menganggap kelahiran Rasulullah sebagai satu perkara yang terlalu besar. Kerana kita punya kalender Islam pun bersandarkan peristiwa yang tidak ada kaitan dengan kelahiran Nabi, bahkan peristiwa yang memberikan banyak pengajaran, namanya hijrah. Maka Aid di sini mengajar kita satu perkara. Setiap kali berlaku hari raya, perkara yang akan berlaku adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, membesarkan Allah. Itu dalam tradisi kita sebagai Muslim, sunnah dalam Muslim. Tapi kepada umat Islam di zaman Nabi Isa bin Maryam, itulah yang sepatutnya mereka lakukan. Setahun sekali mereka perlu berhimpun di masjid untuk mengungkapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kerana peristiwa jatuhnya makanan daripada langit. Ini menunjukkan Isa berdoa kepada Allah, ya Allah, kau jadikan makanan yang turun ini bukan sekadar menyebabkan iman kami bertambah, aku dan Hawariyun 12 orang, tetapi kau jadikan makanan yang turun daripada langit ini menguatkan iman selain daripada kami, iaitulah anak cucu cicit kami selepas ini. Maknanya menjadi kewajipan kepada Hawariyun, bila melihat makanan turun daripada langit, wajib ke atas mereka menceritakan peristiwa ini kepada isteri, anak, keluarga, cucu cicit, sehingga perkara ini diwarisi. Iaitulah cerita bukan tentang Nabi Isa, bukan tentang keagungan Nabi Isa, tetapi tentang ayat Allah berlaku depan mata, tentang kehebatan kekuasaan Allah menurunkan makanan daripada langit yang pelbagai. Maka peristiwa ini diharapkan oleh Nabi Isa disebarkan, diviralkan oleh Hawariyun. Dan kalau boleh setahun sekali Aid, buat Aid, berhimpun bersama-sama di masjid atau di mana-mana untuk mengingati peristiwa jatuhnya makanan daripada langit kerana kekuasaan Allah, dan tidak ada kaitan langsung dengan Nabi Allah Isa bin Maryam, sebab dia hanya manusia. Baginda hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan perkara aneh ini berlaku adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, indahnya ayat ini bukan sekadar pada angka 114 yang menggambarkan 114 surah, kerana ini antara ayat terakhir turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara yang turun terakhir. Tetapi ketika ayat ini turun esoknya 10 Zulhijjah. Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, esoknya 10 Zulhijjah. Maknanya apa? Esoknya hari raya Aidul Adha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cantik ayat Al-Quran, tepat sekali pada masanya ia turun. Yang keempat, apakah hikmah Nabi Isa turun kali kedua? Pertama sekali menunjukkan besarnya kedudukan menjadi umat Nabi Muhammad. Bersyukurkah kita? Ia menunjukkan besarnya, mulianya kedudukan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurkah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kerana ini antara sebab Nabi Isa bin Maryam mahu menjadi makmum kepada umat Nabi Muhammad. Kerana pada umat ini ada suatu kelebihan. Ketika Nabi Isa diangkat naik ke langit, yang beriman boleh dibilang dengan jari. Hanya 12 orang Hawariyun dan beberapa orang yang beriman sahaja selain daripada Hawariyun. Kerana dakwah Nabi Isa hanya 3 tahun sahaja. 30 menjadi Rasul, umur 33 diangkat naik ke langit. So dalam tempoh 3 tahun tersebut, baginda tidak mampu melakukan banyak perkara kerana hentaman, pembantaian, kritikan, pukulan, maki hamun daripada Bani Israel, sehingga mereka mahu membunuh Nabi Isa. Apa yang boleh dilakukan oleh Nabi Isa? Dan pengikutnya boleh dibilang dengan jari. Maka apabila baginda membaca Taurat, apabila baginda membaca Injil, apa yang tertulis di dalam Injil sebagaimana telah dirakamkan oleh Al-Quran dalam surah Muhammad, surah Al-Fatah ayat 29.
Allah menerangkan perumpamaan umat Muhammad, sahabat-sahabat Nabi, pasukan umat Muhammad, pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil. Allah kata mereka ini adalah mereka yang seperti sebatang pohon ataupun seperti sebiji benih yang mengalami 4 peringkat. Peringkat yang pertama, akhraja syat'ahu. Peringkat yang kedua, fa'azarahu. Peringkat yang ketiga, fastaghlaza. Dan peringkat yang keempat, fastawa ala suqih. Jadi bayangkan anda letakkan diri anda di tempat Nabi Isa bin Maryam membaca Injil yang diturunkan Allah kepada Isa dan mendapati cerita tentang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya ada dalam Injil. Dan yang membaca ini adalah Nabi Isa yang tak ada kekuatan daripada para sahabat sehebat yang diceritakan oleh Allah dalam Injil. 4 peringkat ini, pertama sekali, akhraja syat'ahu, benih yang mengeluarkan tunas. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersendirian, yang berseorangan, ketika dakwah ini bermula, sekarang sudah ada Abu Bakar As-Siddiq, sudah ada Ali bin Abi Talib, sudah ada Khadijah binti Khuwailid. Maka ia seperti benih yang sudah akhraja syat'ahu. Kemudian peringkat yang kedua, fa'azarahu. Lalu Allah tolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Seperti peristiwa terbelahnya bulan yang menyebabkan lebih ramai Quraisy masuk Islam. Peristiwa pembantaian yang berlaku kepada Sumayyah, yang berlaku kepada Yasir, telah menyebabkan Umar Al-Khattab masuk Islam, Hamzah masuk Islam. So Allah bantu pasukan Rasulullah, fa'azarahu, dan jumlah orang-orang beriman semakin besar. Ini dimaknakan sebagai fa'azarah, Allah bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaghlaza, kemudian ia mula tumbuh keluar daripada tanah menjadi kuat dan gagah. Ini memberikan isyarat kepada kedudukan Nabi yang telah berhijrah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedaulatan dan kekuatan. Kerana dahulu 13 tahun Nabi tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuasaan di tanah air baginda sendiri. Sekarang di Yathrib, di Madinah, Nabi seperti fastaghlaza, ghilas, Nabi sudah ada kekuatan. Fastawa ala suqih. Dan yang keempat, kekal kerajaan itu tidak boleh ditumbangkan di Badar, tidak boleh ditumbangkan di Khandaq, tidak boleh ditumbangkan di Tabuk, tidak boleh ditumbangkan di Hudaibiyah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Madinah telah menawan dan membuka kota Makkah, tanah air bagi dia sendiri. Maka Nabi Isa bila baca cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dan dia hanya ada 2-3 orang saja, mana tidak dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kau jadikanlah aku makmum ataupun umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tuan-tuan adalah hikmah penyusunan nama yang tidak menurut turutan perjalanan zaman. Perhatikan surah Al-An'am ayat 84 hingga 86. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ya, kronologi susunan nama para anbiya, iaitulah zuriat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, di mana Allah kurniakan kepada Nabi Ibrahim selepas baginda berjuang untuk memandaikan umat. Pada zaman yang dirakamkan di dalam surah Al-An'am, Allah menerangkan bagaimana rezeki keturunan Nabi Ibrahim adalah para anbiya, sama ada dari sisi Nabi Ismail iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari sisi Ishaq, Yaqub, iaitulah majoriti para anbiya Bani Israel. So Allah ceritakan daripada ayat 84 hingga 86 surah Al-An'am, zuriat keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tetapi tinggal soalannya adalah, mengapa tidak disusun oleh Allah mengikut turutan sejarah, ataupun paling mudah nak dikatakan menurut turutan hafalan kita, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf. Perhatikan ya susunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismaila wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Ada 18 orang nama Nabi daripada 25 orang dalam Al-Quran. 18 daripadanya dinyatakan daripada
ayat 83 hingga 86 ini. Dan menariknya, ia bermula daripada Nabi Ibrahim. Allah memulakan dengan nama Nabi Ibrahim dan berakhir nama ini dengan Lut. Lut adalah saudara kepada Ibrahim AS atau anak saudara Nabi Allah Ibrahim AS. Berhijrah bersama-sama daripada lokasi dakwah yang asal, iaitu katanya Ur, menuju ke Baitul Maqdis, tanah suci. So bermula dengan cerita Nabi Ibrahim dan berakhir dengan sahabat nama Nabi, iaitu sahabat Nabi Ibrahim AS. Subhanallah. Kemudian yang seterusnya, kalau kita perhatikan ayat 83, 84, 85, maafkan saya, 84, 85, 86, kita akan dapati Allah Ta'ala membahagikan para anbiya ini, 18 orang ini, kepada 3 kategori. Kepada 3 kategori. Kategori yang pertama adalah golongan muhsinin. Kategori yang kedua adalah golongan salihin. Dan golongan yang ketiga adalah yang Allah kurniakan faddalna 'alal 'alamin. Ini menunjukkan setiap nama para anbiya ini disusun sesuai dengan kategori yang telah diletakkan Allah. Sebab itu bila kita baca Quran, kita kena baca ayat tu sampai hujung. Kerana di hujung nanti Allah Ta'ala akan bagi tahu tema ataupun sebab Allah Ta'ala susun nama para anbiya seperti tersebut. Kerana Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran bukan buku sejarah yang menerangkan sekadar untuk menyebut perjalanan zaman Nabi ni selepas Nabi ni. Nabi ni selepas Nabi ni, itu tidak penting. Yang penting, kita ambil contoh. Kelompok yang pertama, ayat 84, adalah kelompok mereka yang disebut oleh Allah muhsinin. Muhsinin. Sebelum daripada Allah menyebut tentang Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Allah menyebut terlebih dahulu sebagai muqaddimah, iaitulah Ibrahim telah diberikan Allah Ishak. Kenapa tidak disebut Ismail? Kerana Allah Ta'ala nak menyebut dulu yang daripada belah keturunan Nabi Ishak, iaitulah majoriti para anbiya, iaitu dari sebelah Israel ataupun Yaqub. Dan Allah Ta'ala menyebut juga nama Nabi Nuh, sedangkan nama Nabi Nuh adalah nama sebelum Nabi Ibrahim. Kalau anda perhatikan dengan teliti, anda akan mendapati setiap nama-nama yang disebut di dalam ayat 84 dan ayat hingga 86, setiap kali Allah sebut nama-nama Nabi, dia akan sebut di penghujung kategori tersebut, di hujungnya itu adalah yang lebih senior, yang paling senior, seolah-olah ketua kepada tema tersebut, seolah-olah pemegang panji kepada senarai para anbiya tersebut. Sebagai contoh, Allah sebut Ishak. Ishak adalah ayah kepada Yaqub. Okey. Kemudian Allah sebut Nuh. Nuh adalah yang lebih senior. Selepas Allah sebut Ibrahim, ada anak namanya Ishak. Ishak dapat anak namanya Yaqub, and then Allah naik ke atas dengan menyebut yang lebih senior namanya Nuh. Seolah-olah perjuangan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Ishak dan Yaqub adalah perjuangan panji Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kemudian Allah sebut yang junior dulu and then senior. Junior, and then senior. Junior, and then senior. Subhanallah. Sebagai qudwah, sebagai imam dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh yang kedua, Allah sebut Daud, dan kita semua sudah maklum Daud adalah ayah. Kemudian Sulaiman adalah anak kepada Daud. Kemudian Ayub dalam Quran sentiasa disebut selepas Daud dan Sulaiman. Tiba-tiba muncul nama 3 yang lebih senior, yang mana Yusuf datang sebelum zaman Nabi Daud, Musa datang sebelum zaman Nabi Daud, Harun sebaya seperjuangan dengan Nabi Musa. Jadi 3 nama junior diakhiri dengan 3 nama senior. Lihat pula Zakaria ayah kepada Yahya saudara kepada Isa. Ini ikut kronologi, tetapi ketuanya yang lebih senior adalah Ilyas yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan kisah yang sangat ringkas, ya, menghadapi kaum yang Ba'labak, ya, yang menyembah Ba'al. Kemudian lihat pula Ismail, kemudian Al-Yasa', kemudian Yunus. Katanya inilah keturunan kronologinya. Lepas Ismail datangnya Al-Yasa', lepas Al-Yasa' datangnya Yunus. Tetapi Lut bukan zaman Ismail. Lut zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah kepada Nabi Ismail. So junior, senior. Subhanallah. Dan perkara yang lebih penting adalah kategori.
Kategori yang pertama ini adalah kategori muhsinin. Muhsinin artinya walaupun orang lain tak nampak, tetapi mereka anta'budallah ka'annaka tarah illam takun tarah fa innahu yarak. Mereka ada integriti ketika mereka diuji dengan kepimpinan dan kekuasaan. Ini perkara penting untuk muhsinin, iaitulah kekal berintegriti, kekal ada ihsan ketika diberikan oleh Allah kekuasaan atau kepimpinan dan kekayaan. Nah, anda lihat ya, bagaimana yang disebut oleh para alim ulama mufassirun kita. Daud dan Sulaiman persamaannya adalah dua-dua raja, dua-dua kaya, tetapi mereka muhsinun, mereka muhsinin. Ayub, Yusuf, apa persamaan mereka? Mereka pun kaya, mereka pun mewah, tetapi kedua-dua Ayub dan Yusuf mewah, kaya dan menjadi pemimpin selepas menghadapi musibah. Yusuf diuji oleh Allah 30 tahun sebelum jadi menteri. Ayub diuji Allah 18 tahun sebelum menjadi kaya dan dikembalikan anak-anak yang ramai. Kembali mendapat keluarga selepas diuji lama adalah titik temu antara Ayub dan Yusuf alaihissalam. Musa dan Harun adalah dua beradik yang diuji Allah sebagai pemimpin Bani Israel. Mereka tidak diuji dengan kekayaan atau menjadi raja, tetapi mereka adalah pemimpin besar Bani Israel, maha guru Bani Israel. Tetapi walaupun diuji dengan pengikut yang ramai, diuji dengan rakyat yang ramai, diuji dengan harta yang banyak, kesemua nama-nama ini disebut Allah sebagai muhsinin. Subhanallah. Lihat pula Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas. Mengapa mereka disusun begitu? Kerana golongan salihin, kata para ulama kita seperti As-Samirai, bila mengatakan salihin di sini adalah mereka yang zuhud, yang menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang manusia semua kejar. Kaya, mewah, makan sentiasa sedap, rumahnya hebat, tetapi Zakaria zuhud, Yahya zuhud, Isa zuhud, Ilyas zuhud. Allahu Akbar. Dan last sekali adalah cerita pasal kelompok yang Allah muliakan mereka ke seluruh dunia. Alamin di sini adalah seluruh manusia yang ada di beberapa buah negara. Allah utuskan mereka. Ismail bermusafir sejak daripada bayi, tuan-tuan, diperjalankan oleh ayahnya dan bondanya. Ismail tak boleh hidup di Palestin. Ismail mesti diutuskan dan bermusafir di Makkah. Lihat pula Al-Yasa', wallahu alam, kita tidak diberitahu tentang ceritanya, tetapi menariknya di dalam Al-Quran, bila Allah sebut Ismail mesti Allah sebut Al-Yasa'. Bila Allah sebut Ismail mesti Allah sebut selepas itu Al-Yasa'. Boleh jadi wallahu alam ada persamaan antara perjuangan Nabi Allah Ismail di tempat yang baru, yang baginda tidak lahir di situ, sama dengan Al-Yasa', iaitulah berjuang di tempat yang mereka tidak dilahirkan di situ, tapi diutuskan secara khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Perhatikan surah Al-An'am, perhatikan surah Sad. Bila Allah sebut Ismail, Allah Ta'ala akan sebut selepas daripada nama Ismail itu adalah nama Al-Yasa'. Kemudian siapa lagi Rasul yang diutuskan kepada negara tertentu sedangkan mereka bukan berasal daripada negara tersebut? Allah Ta'ala nak muliakan manusia yang berada di situ, lalu diutuskan seorang Rasul, Yunus alaihissalam, diutuskan kepada kaum tertentu. Tetapi baginda akhirnya marah kerana selepas bertahun-tahun dakwah mereka tidak mahu mendengar dan baginda melarikan diri. Baginda meninggalkan mereka dan Allah Ta'ala telah mentakdirkan berlakunya musibah. Baginda ditelan oleh ikan nun, lalu dia meninggalkan kaumnya. Kerana dia meninggalkan kaumnya mughadiban. So Yunus adalah tokoh dari sudut juga bermusafir, khusus pergi ke sebuah negara tertentu. Dan Lut pun sama. Lut tidak berasal daripada Sadam. Lut diutuskan secara khusus kepada kaum yang sangat aneh, kaum yang sangat pelik perangainya, melakukan perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, iaitulah homoseksual. Dan Lut berkata, inni muhajirun ila rabbi. Jadi tuan-tuan, subhanallah, susunan nama ini bukanlah kebetulan. Ia memerlukan kepada pengamatan, penelitian yang mendalam, dan ia adalah satu perkara yang ijtihadi. Anda boleh terima atau anda boleh tidak terima, itu pilihan daripada tangan anda, bergantung kepada kekuatan dalil yang telah dikemukakan. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perkongsian telah saya berikan ini. Kelima-lima persoalan tadi mudah-mudahan sudah ada jawapan bagi anda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan pause